Hai, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Selamat datang ke kelas Bahasa Melayu Cikgu Kyo. Ya, kita berjumpa lagi. Jadi, hari ini apa yang cikgu nak sampaikan kepada kamu semua? Seperti yang kamu tengok, kamu nampak di sini, cikgu nak sampaikan Komsas Cerpen. Apakah tajuk yang cikgu nak ajar pada hari ini? Mari kita tengok sama-sama. Hari ini cikgu nak ajar kamu cerpen jaket kulit kijang dari Istanbul. Kita tengok. Apakah cerita dia? Mengisahkan aku melancong ke negara Turki sambil mencari cendera hati untuk dibawa pulang ke Malaysia. Pelbagai barangan yang tersenarai untuk dibeli kepada rakan-rakan serta diri sendirinya. Namun, dirinya hanya tertarik dengan buku-buku berbanding barang-barang hiasan yang lain. Sejumlah wang telah disediakan dan diperuntukkan untuk pembelian cendera hati tersebut serta sedikit wang kecemasan untuk dirinya. Watak utama ni aku. Beliau juga dinasihatkan oleh pemandu pelancong dan beberapa panduan serta pantang larang ketika berbelanja di Istanbul. Jadi dia melancong ke Turki, di Istanbul sini. Apa kejadian yang akan berlaku? Dia dinasihatkan supaya berhati-hati semasa melancong. Jadi, aku serta rakan-rakannya berasa sangat sukar untuk menawar harga barangan yang hendak dibeli kerana tak ada tanda harga dipamerkan dan harga barangan hanya akan diberitahu apabila ditanya. Melintasi sebuah kedai menjual jaket kulit. Aku terpaku pada sepasang sarung tangan berkulit berwarna hitam di rak cermin. Aku ni dia nampak sarung tangan dan dia rasa berminat. Aku mengimpas akan abangnya yang menunggang motosikal pergi balik kerja. Andai ada sarung tangan kulit, tentu tangan abangnya itu tidak terdedah pada terik matahari. Jadi aku ni dia terfikir dengan abang dia. Pemuda Turki itu seakan dia dapat melihat, dia dapat baca isi hati menunjukkan sarung tangan kulitnya itu. Namun, aku tidak berani mengambilnya kerana tidak tahu harga dia. Hajah Normah dan Dr. Liza tertarik dengan harga jaket berwarna kuning keemasan yang dibeli oleh Haji Helmi dan isterinya dengan harga yang murah berbanding dengan kedai yang lain. Aku tiada pilihan mengikut rakan-rakannya masuk ke kedai tersebut. Jadi kedainya tidak begitu luas tetapi dia dapat menempatkan sekurangnya 10 orang pelanggan pada satu masa. Dan mempunyai beratus-ratus helai jaket kulit beraneka warna dan rupa berkandungan kemas di dalam rak berhawa dingin. Jadi, aku dan rakannya dilayan mesra umpangan selebriti. Pekedai itu tanpa putus asa memujuk aku supaya beli jaket kulit kijang. Tetapi aku masih belum berniat mencari pengganti jaket yang lain. Yang telah lama berkhidmat kepadanya. Namun, kerana ingin mengambil hati rakan-rakannya atau terhutang budi kerana secawan teh apple, aku cuba mengenakan jaket kulit tersebut. Aku tersentak dengan harga yang disebutkan kerana dia tidak mempunyai wang yang banyak untuk membeli jaket kulit kijang yang lembut itu.
Maksudnya, jaket kulit kijang itu mahal. Aku dengan kata-kata berbudi bahasa mengambil keputusan untuk tidak membeli jaket tersebut. Jadi, wajah pekedai bertukar masam dan marah dengan tindakan aku dengan perkataan kesal. Jadi, aku ni dia terus melawat, terus berjalan-jalan dan datang seorang remaja yang kurus, bercakap separuh, berbisik menjual barangan black market. Melewati belakang aku, Kak Chan dan Syahmi, lelaki dewasa, bertumbuh tekap itu, iaitu seorang polis, menangkap remaja tersebut atas kesalahan menjual barangan black market. Ketika peratur menaiki feri menyeberangi Selat Bosphorus, seorang lelaki dua dengan berani meletakkan sehelai jaket kulit berwarna hitam di lengan aku. Rakan aku, Syamik, menunjukkan minat nak membeli dengan harga 120, namun tidak sesuai dengannya apabila dipakai. Jadi, Syamik dia pun menjualkan kepada aku dengan harga 100. Aku terpaku, namun dapat menggembirakan hati Syamik. Aku juga menggambarkan tidak praktikalnya jaket itu digunakan di Malaysia sebab dia tidak sesuai dipakai dengan cuaca di Malaysia. Perlu dijaga dengan rapi, tidak boleh dilipat sebarangan, kulitnya tidak tahan lasak, jika koyak pula tidak dapat dijahit dengan benar. Jelas sekali aku terlihat lebih seekor kijang akan dibunuh untuk mendapatkan sehelai jaket kulit. Akhirnya, aku berhasrah untuk menggembirakan orang lain. Dia akan menjual jaket itu dan wang jualan akan ditermakan kepada mana-mana zoo yang mempunyai kadam kijang. Sebagai tanda muhibah terhadap kijang-kijang yang terkorban demi gaya hidup yang penuh dengan kemodenan. Okay, jadi ceritanya sampai keseluruhan, sampai akhir tu, aku ni dia telah membelikan jaket tu demi menggembirakan hati kawan dia. Namun, jaket itu sebenarnya tidak dapat digunakan, tidak dapat digunakan pakai di Malaysia. Okay, jadi, lepas tu dia terfikir lagi, okay, bukan seekor sahaja kijang akan dibunuh demi menghasilkan sehelai jaket kulit. Jadi, akhirnya dia menjualkan jaket, lepas tu duit itu dia dermakan kepada zoo negara, zoo yang mempunyai kadang kijang, sebagai tanda muhibah. Okay? Jadi ini cerita keseluruhan dia. Okay, sekarang kita akan lihat apakah tema bagi cerpen ini. Okay. Pengalaman seorang pelancong yang suka melancong serta terjerat dengan pembelian jaket kulit kijang yang tidak disengajakan demi menjaga hati dan kegembiraan penjual jaket, rakannya serta dirinya demi mengelakkan pembunuhan haiwan-haiwan yang dilindungi demi kelangsungan kehidupan moden. Jadi ini tema dia. Persoalan, kita boleh nampak persoalan 1, perasaan kasih dan sayang terhadap kehidupan haiwan-haiwan eksotik. Perhuraian dia. Aku berasa kasihan terhadap haiwan kijang yang terpaksa menjadi korban kerana kulitnya. Persoalan yang kedua, sikap berbudi bahasa sesama insan tanpa mengkira bangsa, agama dan negara. Contoh, aku melahirkan kata-kata yang cukup berbahasa kerana tidak mahu menyakitkan hati pekedai Turki itu.
Persoalan yang ketiga, kewajaran memberikan layanan serta ramah mesra terhadap pelanggan atau pelancong. Kedai Turki itu dia memberikan layanan yang mesra kepada pelanggan dia dan memberikan minimum percuma kepada pelanggannya sebab dia nak memujukkan pelanggan beli barang dengan dia. Persoalan yang keempat, kepandaian sikap puji memuji dalam kalangan masyarakat Turki. Okay. Masyarakat Turki memang pandai memuji pelanggannya demi melariskan jualan. Maksudnya, jadi ada pelanggan dia cuba memakai barangan dia, jadi dia akan puji, dia akan memuji untuk menggembirakan hati pelanggan itu dan pelanggan itu akan membeli barangan dia. Boleh? Persoalan yang kelima, kebijaksanaan dalam menguruskan pembelajaran kewangan. Okay, dalam sini, dalam cerpen ini, aku telah membuat senarai nama barangan dan cenderahati yang akan dibeli untuk dibawa pulang ke Malaysia. Okay, maksudnya aku ini dia pandai menguruskan kewangan dia. Tidak memboros walaupun pergi melancong. Baiklah, sekarang kita akan lihat watak dan perwatakan dalam cerpen ini. Watak utamanya ialah aku, seperti kamu tahu dari sinopsis dia. Aku ni bernama Mas. Seorang yang gemar membaca, baik dan murah hati. Gemar membaca. Aku gemar membaca kerana dia akan leka membeli dan membaca buku jika terjumpa kedai yang menjual buku. Aku begitu murah hati dengan memberikan wang sebanyak 5 lira kepada wanita dua yang menjual makanan burung walaupun harga sebiring hanya 1 lira. Seterusnya, aku ni pun seorang yang berbudi bahasa. Aku dengan sebaik mungkin berbudi bahasa kepada pekedai Turki kerana tidak mahu membeli jaket kulit supaya pekedai itu tidak akan berasa kecil hati. 4. Tidak boros berbelanja. Maksudnya, Mas ini dia pergi melancong tapi dia tidak menggunakan duit sebarangan. Aku tidak terpengaruh dengan layanan mesra pekedai Turki agar membeli jaket kulit kijang itu. Dia tidak dipengaruhi. Kelima, aku sayang akan haiwan. Aku begitu menyayangi haiwan seperti kijang kerana dia berhasrah untuk memberikan wang hasil jualan jaket kulit kijang kepada mana-mana zoo yang mempunyai kandang kijang agar dapat memelihara haiwan tersebut daripada menjadi korban arus pemodenan. Jadi boleh menunjukkan aku ni dia sangat sayang akan haiwan. Bersederhana apabila berbelanja. Aku telah membuat senarai barangan yang hendak dibeli supaya tidak melebihi perbelanjaan yang telah diperuntukkan. Jadi walaupun dia pergi melancong, tapi dia masih berhemat. Dia bersederhana apabila dia berbelanja. Seterusnya, watak sampingan iaitu pekedai Turki. Dalam sinopsis kamu pun sudah bacakan. Dia seorang pemuda berkulit putih mempunyai kumis. Kumis itu ialah misai. Dan dia fasih berbahasa Inggeris. Pekedai Turki berbahasa Inggeris apabila berkomunikasi dengan pelanggan yang datang ke kedainya. Pekedai ini menunjukkan dia seorang peramah dan mesra. Bagaimana?
Pekedai Turki kelihatan begitu ramah dan mesra ketika melayan pelanggan di kedainya. Dia melayan pelanggan dengan penuh mesra, ramah, demi nak menjualkan barangan dia. Mestilah, kalau ada pelanggan datang untuk membeli, mesti kamu kena beramah, senyum. Begitulah dia juga. Tidak berputus asa. Pekedai Turki itu tidak berputus asa memujuk pelanggannya untuk membeli barang jualannya. Pandai mengambil hati. Bagaimana? Pekedai Turki itu dia sangat pandai mengambil hati dengan memberikan kata-kata manis kepada pelanggan dia supaya pelanggan akan membeli barangan dia. Seorang yang cepat marah. Kenapa? Pekedai Turki dia cepat naik marah kerana pelanggannya tidak mau membeli barangannya walaupun telah mencubanya. Seterusnya, watak sampingan. Polis Turki. Lelaki dewasa bertubuh tegap, berbaju T dan berseluar panjang. Berwajah serius. Polis kan, jadi serius. Polis Turki kelihatan serius ketika dia menjalankan tugasnya apabila dia menangkap seorang remaja yang menjual barangan pasaran gelap. Atas sampingan seorang lagi, Syaming, iaitu kawan kepada aku. Mudah terpengaruh. Kenapa? Syaming terpengaruh dengan sehelai jaket hitam yang dijual secara pasaran gelap tanpa mengetahui ukuran saiz dia. Dan akhirnya dia jualkan kepada aku. Murah hati. Syaming murah hati mengurangkan 20 daripada harga asal pasaran gelap kepada aku kerana jaket kulit kijang itu tidak sepadan dengan dia. Saiz dia tidak cukup. Sekarang kita akan lihat latar tempat. Latar tempat ada di Hotel Senator, tempat penginapan aku dan rakan-rakannya ketika melancong di Turki. Kedai menjual jaket kulit dalam cerpen tadi kamu sudah ada bacakan. Tempat di mana aku terpaku ketika melihat sepasang sarung tangan berkulit warna hitam di rak cermin. Pigeon Valley, aku bersedekah kepada panggai benang yang kesejukan. Gunung Bolu, aku bersedekah kepada seorang kanak-kanak bersama-sama datuknya yang muda. Masjid Ulu, aku bersedekah kepada seorang lelaki yang cacat anggota. Masjid Biru, tempat aku menunaikan solat jamak. Egyptian Market, tempat membeli belah yang mempunyai tataran burung merpati jinak. Terminal feri Selat Bosphorus, Syaming membeli jaket kulit hitam daripada lelaki tua di pasaran gelap dengan harga 120. Jadi ini semuanya tempat-tempat yang ada berlaku peristiwanya. Latar masa, latar masa ada dua, iaitu ada malam. Kaca teman sebilik aku tidur awal kerana kepenatan selepas berjalan-jalan mengelilingi kota bersejarah. Siang, aku, Kaca dan Syaming berada di dalam kedai menjual jaket kulit hijau. Latar masyarakat, ada masyarakat atlet, iaitu ahli rombongan yang terdiri daripada guru dan pensyarah. Masyarakat yang berkerjaya untuk menambung kehidupan seharian.
Encik Yuksel bekerja sebagai pemandu pelancong dan pekedai Turki yang menjual barangan kulit. Masyarakat yang tidak berkemampuan, wanita tua yang menjual makanan burung dan remaja kurus, serta lelaki tua yang menjual barangan pasaran gelap. Ada masyarakat yang suka melancong. Aku serta 30 orang ahli rombongan telah melawat negara Turki. Masyarakat yang suka akan kemewahan. Haji Helmi dan isterinya Ceko Julia telah membeli sebanyak 4 helai jaket kulit berwarna kuning keemasan dengan harga 150 sehelai. Masyarakat yang tidak menyayangi haiwan. Seekor atau lebih daripada seekor kijang akan dibunuh untuk mendapatkan sehelai jaket kulit yang menjadi lambang pendewaan dan pemujaan diri. Okay, jadi ini semuanya latar masyarakat yang kamu boleh lihatkan dalam cerpen yang kamu bacakan tadi. Baiklah, sekarang kita akan lihat ada apa nilai yang terdapat dalam cerpen ini. Yang pertama, kegigihan. Pekedai Turki begitu gigih dan tidak berputus asa meyakinkan pelanggannya agar membeli barangan kulitnya. Nilai yang kedua, keprihatinan. Aku begitu prihatin dengan pembunuhan haiwan kijang kerana kulitnya untuk dijadikan sebagai jaket. Nilai yang ketiga, berjimat-jimat. Aku telah membuat senarai barangan yang perlu dibeli untuk dibawa pulang agar tidak melebihi perbelanjaan. Nilai yang keempat, aku dengan ikhlas memberikan derma kepada pengemis seperti pengait benang, kanak-kanak bersama dengan datuknya yang buta serta lelaki dua yang cacat anggotanya. Okay? Dari huraian sini kita boleh lihat nilai keikhlasan. Jadi 4 nilai ni kamu boleh pelajari daripada cerpen yang kamu bacakan tadi. Boleh? Faham? Baiklah, sekarang kita akan lihat pengajaran. Pengajaran yang pertama, kita haruslah bersikap jimat-cermat dalam urusan perbelanjaan seharian maupun semasa melancong ke luar negara. Contohnya, cenderamata untuk keluarga, 29 helai baju tea, 2 helai untuk keluarga Anim, masing-masing sehelai untuk Takri, Nadia dan Saleh. Ini ialah senarai barangan yang disenaraikan oleh aku, untuk membeli barang-barangan ini kepada ahli keluarga dia. Untuk pengajaran yang kedua, kita hendaklah bersikap ikhlas dalam melakukan sesuatu perkara tanpa mengira taraf kehidupan seseorang. Contohnya, aku begitu bermurah hati dengan memberikan wang sebanyak 5 lira kepada wanita dua yang menjual makanan burung walaupun harga sepiring hanya 1 lira serta ikhlas memberikan derma kepada pengemis seperti pengait benang, kanak-kanak bersama datuknya yang buta serta lelaki dua yang cacat anggotanya. Pengajaran yang ketiga, kita wajar mempunyai sikap gigih dalam melakukan pekerjaan supaya hasil yang diingini akan dicapai. Contohnya, pekedai Turki gigih memberikan layanan yang mesra kepada pelanggannya dengan memberikan layanan yang baik serta memberikan minuman percuma kepada pelanggannya dengan harapan pelanggannya itu akan membeli barangannya.
Kita patut bersikap prihatin terhadap haiwan yang dilindungi agar habitatnya tidak terputus ataupun tidak pupus. Contohnya, aku begitu prihatin terhadap haiwan seperti kijang kerana dia berhasrat untuk memberikan wang hasil jualan jaket kulit kijang kepada mana-mana zoo yang mempunyai kandang kijang agar dapat memelihara haiwan tersebut daripada menjadi korban arus pemodenan. Okay, jadi, ininya pengajaran yang kamu boleh belajari dari cerpen ini. Kamu semua orang boleh faham? Sampai ini? Setakat ini kamu boleh faham? Baiklah, kelas cikgu pada hari ini setakat ini sahaja. Sekian, terima kasih atas penontonan kamu. Cikgu harap kamu semua orang boleh faham dengan apa yang telah diajarkan. Terima kasih dan kita akan berjumpa lagi pada kelas yang seterusnya.